Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mu'alif rahimahullah ta'ala, barang siapa hina disebabkan tabiatnya, perangai dia tu membentuk kehinaan, dan kebetulan mempunyai kawan orang-orang jahat pula, lalu ia belajar daripada mereka itu, dan mudahlah sebab-sebab kejahatan mengalir kepadanya. Itu mana as-suhbah ni, persahabatan amat sangat penting. Kena cara tuan, anjing pun masuk syurga. Ashabul Kahfi kan, badan dia anjing masuk syurga, tuan benar. Kalau tak kena cara kan, habis ulama pun boleh terbalik. Sebab tu maknanya apa? Persahabatan adalah penting. Sebab dia maknanya boleh mempengaruhi. Lalu ia belajar daripada mereka, dan mudahlah sebab-sebab kejahatan mengalir kepadanya, sehingga dibiasakannya kan. Dia asalnya okey biasa, tiba-tiba mengaji dengan Wahabi jadi Wahabi terus. Tak ada benda lain ikut kalam dia, dia ikut. Jagalah tu dia tak ada ilmu, mana dia ingat tak ada apa. Sebab persahabatan dia kena cek betul-betul. Maka orang itu pada kejauhannya yang penghabisan daripada Allah Ta'ala, akhirnya apa? Ujung dijauh dengan Tuhan. Itu paling bahaya. Bahaya persahabatan yang membawa kita jauh dari Tuhan. La tashab man la yunhiduka halu wala yaduluka ma'allahi maqalu. Kamu jangan bersahabat dengan orang yang mana perkataan dia dan perangai dia tidak membawa kamu dekat dengan Tuhan. Dia kalau cerita cerita dunia, cerita apa yang kamu bukan, tak payahlah tu. Tu jangan jadikan sahabat. Itu kita jadikan kenalan saja. Dia biasa kenalan, biasalah kita jumpa tanya hal, jangan silap faham lah. Kalau tak boleh sahabat, tengok kawan tu tak nak tegur lagi, banyak ilmu pula ke bawah. Dalam konteks dakwah tadi kena banyak kenalan supaya nak sampai mesej. Tapi dalam konteks sahabat lain, sahabat cukup rapat. Maka kalau kita rapat dengan orang yang cantik, dia akan jadi cantik perjalanan. Kalau dia berrapat dengan orang tak betul, jadi tak betul. Itu makna sahabat lain. Sebab tu yang bersama Rasulullah SAW dipanggil sahabat. Para sahabat, mana orang yang betul-betul menumpukan perhatian. Sebab bersahabat ditumpu betul. Tambah peringkat dia, aku engkau, engkau aku. Atau macam tu maknanya. Nak tengok A, tengok B, kenal. Nak tengok B tahu perangai, tengok A, kenal. Atau bersahabat. Kalau berkawan dia tak mempengaruhi sangat. Kenalan lain. Di antara dua tingkat tersebut tadi, terdapatnya orang-orang yang bermacam-macam tentang arah-arah ini. Dia tak sama arah. Masing-masing mempunyai tingkat tentangan, maknanya tentang dekat atau jauh, dan menurut yang dikehendaki oleh sifat dan keadaan pula. Barang siapa berbuat seberat biji sawi kebajikan, saya dilihatnya. Maka barang siapa berbuat sebiji sawi kebaikan, akan dilihat. Kalau kejahatan pun sama juga. Lihatkan biji sawi kejahatan, saya dilihat. May ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Apa ni yara? Ayyujza bih. Mana diberi balasan dengan dia. Semua dapat balasan. Inna khairan fa khairun wa in syarr syarr. Kalau baik-baik, kalau buruk buruklah maknanya. Itu maknanya benda ni kan menjadi kisah sahabat. Dia nak raikan sahabat. Dia dapat sahabat. Benda-benda tu tak, benda tak dia buat. Bila kena dah sahabat, dia raikan dengan dia kali ikut hanya. Begitu juga kalau bersahabat dengan orang baik. Maknanya membawa kita balik ikut cara yang baik. Sahabat tak ikut cara tak elok. Habis. Kemudian Allah Ta'ala tidak menginyai mereka, tetapi mereka yang sendiri menginyai dirinya, yang pergi libatkan diri, berkawan, berkenal, rapat dengan orang-orang yang jauh dengan Tuhan. Itu menyebabkan dia jauh dan menyebabkan dia rosak. Wala'ayazabillah. Penjelasan penghuraian jalan kepada pendidikan akhlak. Dari dahulu anda sudah mengetahui bahawa kelurusan pada akhlak ialah sihat jiwa. Jiwa kalau baik, tak ada hasad, tak ada dengki, tak ada apa cantik, dia akan nampak cantik perjalanan dia. Dan cenderung mana miring, miriplah. Dari kelurusan itu ialah bencana dan penyakit pada jiwa. Kalau jiwa dia rosak, dia akan habis sengit. Sebagaimana kelurusan pada sifat tubuh adalah sihatnya tubuh, dan miring kepada kelurusan sakit pula tubuhnya. Sebab tubuh kalau sihat, dia dapat mengesan dengan tepat. Benda sedap, dia kata sedap. Tapi kalau tubuh dia tak sihat, macam-macam berlaku. Kadang tak lalu lah, kosong lah, tak ada rasa lah, padahal sedap tu. Maka hendaklah badan manusia itu, badan manusia kita ni ambil menjadi contoh
maka kami katakan bahawa seperti jiwa, ya, jiwa pada pengobatannya ialah dengan menghapuskan semua perbuatan keji. Segala sifat mazmumah kita hapuskan, tu racun bagi jiwa itu, dan akhlak rendah daripada jiwa, dan menarik segala sifat keutamaan, ya, dan akhlak yang baik kepada jiwa kita tadi, supaya dia tertanam dalam jiwa itu. Seperti badan pada pengubatan ialah menghapuskan segala penyakit dalam daripadanya, dan mengusahakan serta menarik kesihatan kepadanya. Itu dua misal lewat. Sebagaimana menurut biasanya sifat badan itu asalnya kelurusan, cantik, ya, cantik, tak ada apa-apa. Sesungguhnya perut itu menderita kemudaratan disebabkan hal-hal yang mendatang daripada silap makan, makanan kan silap, ya, udara, suhu, itu menyebabkan perbezaan berlaku. Begitu rohani, makanan rohani dia zikrullah dan sebagainya. Akhwal dia banyak kan, kelakuan-kelakuan dan sebagainya. Itu semua benda dia ambil kira. Maka begitu pula lah tiap-tiap anak yang dilahirkan dalam keadaan kelurusan fitrah. Fa inna abawai yuhawidani au yunasirani au yumajjisan. Dua ibu bapa lah yang membentuk dia, sama ada jadi Yahudi, Nasrani, ya, Majusi. Tu. Dia lahir atas cantik fitrah Islam. Kalau tak jaga takut dia terbabas. Dah banyak berlaku benda macam ni. Ya, kadang memeranjatkan keluarga dia, tukar agama macam Allah wa na'izzabillah. Sebab dia tak diberi penerangan. Dia tak kenal. Kalau dia kenal, dia takkan jauh dari Tuhannya, bakal makin rapat. Sebagaimana menurut biasanya badan di asalnya ada kelurusan, sungguhnya perut begitu juga menderita kemudaratan sebabkan hal-hal yang mendatang daripada makanan, silap makan dan sebagainya, dan hal ehwal keadaan luar tu menyebab pengaruh. Lepas tu disuruh kita jaga. Maka begitu pula dah tiap-tiap anak yang dilahirkan dalam keadaan kelurusan, ya, sehingga kejadian fitrah jadi ibu bapanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi. Fa inna bawa yuhawidani, jadi ke Yahudi, au yumajjisan, jadi ke dia Nasrani, Kristen, na'udzubillah, au majusian, atau jadi majusi. Dan saya artinya apa? Dengan kebiasaan dan pengajaran maka perbuatan-perbuatan keji itu diperolehi. Kalau dia belajar dengan cara yang tak betul, ilmu yang tak betul jadi rosak. Sebagaimana tubuh manusia pada mulanya tidak dijadikan sempurna, sesungguhnya ia seumpama dan kuat dan pertumbuhan dan pendidikan, ya, dengan makanan tadi. Itu setengah daripada benda yang diberikan tumpuan supaya mereka terlatih. Maka begitu jugalah jiwa, hati dia dijadikan dalam keadaan kurang menerima kesempurnaan. Jiwa itu sempurna dengan pendidikan dan tarbiyah, dan membersihkan akhlak, dan memberikan makanan, ilmu, pengetahuan. Itu dia. Habis. Sebagaimana badan juga, kalau ia sihat, maka kedudukan doktor, ya, maka kedudukan doktor itu menyiapkan undang-undang yang menjaga kesihatan. Dan kalau dia sakit, maka kedudukan doktor pula membawa apa? Kesihatan pada maknanya merawat. Maka begitu pula lah jiwa anda. Jika ia suci, bersih dan terdidik, maka sepatutnya lah diusahakan memeliharanya dan membawa tambahan kekuatan padanya, dan mengusahakan tambahan kebersihan tadi. Jika dia itu tidak sempurna dan tidak bersih, maka sepatutnya diusahakan membawa kepada tempat tadi kepada, mana kita usahakan supaya dapat islah ke benda itu. Begitu juga penyakit, sebagaimana penyakit merubah kelurusan badan. Ya, penyakit datang di mana dah habis berubah dah. Makan tawar, semut tawar, mata kelabu, macam dia kan. Mewajibkan sakit itu tidak diobati selain dengan lawannya. Maka jikalau penyakit itu daripada panas, maka diobati dengan dingin, dengan sejuk. Dan satu lagi, dan jikalau dari angin, maka diobati dengan panas.
maka begitu pula lah perubatan hina. Perubatan hina menjadi penyakit hati itu. Ubatnya apa? Ialah dengan lawan. Maka penyakit kebodohan diubati dengan belajar. Itu maksud dia. Bodoh satu penyakit, maka ubat dia apa? Belajar supaya dia tidak jadi kejahilan lagi. Penyakit kikir, ubat dia dengan kemurahan. Ya, kikir juga hati kita ni rasakan kadang malah nak bagi orang minta kan macam nak marah, dia tak bagi, terlawan dia bagi, insya-Allah dia akan berubah dengan menahan diri daripada perasaan berat. Ya, itulah sesuai dengan keinginan dia, tamak dan sebagainya, kita buang. Membuang tu panggil satu riadah yang besar. Baru kita tembak pula dengan zikrullah biar dia terang, supaya duduk kedudukan yang makin cantik. Itu dia antara pengolahan perkara-perkara yang berlaku atas di insan. Kemudian sebagaimana harusnya, wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanallah.